Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Uh, Salam 2022. Untuk video kali ni, aku nak cerita sikit pasal projek pada tahun 2021 di mana aku, wife dan bekas-bekas penghuni telah buat lah. Untuk tahun kurang, actually tahun 2021 kita ada projek besar. Besar. So projek ni dikenali ialah projek untuk mengumpul dana bagi institusi rumah budak lelaki-lelaki Tun Abdul Aziz, ataupun kini dikenali sebagai Rumah Kasih Tun Abdul Aziz, ataupun biasanya orang panggil home lah. Dan budak-budak sini biasanya orang panggil budak home walaupun dah keluar pun dah 10 tahun keluar, jumpa aku je orang panggil, kau budak home kan? So memang dia panggil budak home lah. Dan projek ni kita nak, sebab kita tahu yang sebelum ni ialah rumah budak lelaki. So memang budak-budak daripada form 1 sampai form 5 akan didudukkan di sini. Dan dia akan sampai, dan lepas form 5 keluar lah. Dan lepas tu memang lelaki-lelaki, so memang faham lah bila lelaki-lelaki asrama semua untuk lelaki-lelaki lah kan. So memang banyak benda yang kena buat something. Dan kemudian bila ditukar rumah kasih, dia akan jadi rumah kanak-kanak. So rumah kanak-kanak actually dia akan ada newborn. Kita ada newborn, daripada newborn terdela, kecil, kanak-kanak dia, kemudian besar, sebelah besar form 5. So untuk perempuan, untuk lelaki pula kita ada daripada newborn sampai 3 tahun. Kemudian dan lepas 3 tahun lebih tu ataupun darjah 6, based on institusi lain, dia akan hantar ke rumah budak lelaki lah. Saya rumah budak lelaki ni aku tak tahu banyak kat Malaysia ni ada, tapi aku tahu kat Pahang ada satu, dekat dekat Serendah ada satu, dan tapi kat yang aku tahu Melaka ni memang untuk akademik, tapi kalau untuk kemahiran banyak orang hantar kat Serendah lah. Okay, let's go. Kalau untuk pengetahuan korang, projek ni kita dana untuk baby dan juga kanak-kanak lah. Kita tahu bila kita buka, bila rumah kasih ni akan beroperasi, actually yang paling besar sebenarnya, yang paling baru sebenarnya taska lah. So, dan taska tu perlukan banyak sangat barang-barang lah, seperti permainan, ada punya playground, katil, tilam, sterilizer, bau susu lah, everything pasal budak-budak untuk baby. Kalau korang ada baby, korang tahulah. Nanti siapa tak ada baby tu belum tahu lagi lah apa yang perlu, tapi memang perlu lah worker lah, tempat makan lah, suruh semua, everything memang. Dan bila tempat ni kosong, dan bila orang kata bukan ada dana ke, actually dana tu ada, tapi actually kalau ada dana, actually kita orang tak bantu sangat lah. Kita orang tak adalah bantu kan, tapi sebabkan pengutu cakap actually dia perlukan juga bantuan daripada luar, so kami datanglah bantu yang patut. Dan Alhamdulillah, untuk pengetahuan korang semua, terima kasih kerana support. Jumlah yang terkumpul, yang berjaya kami kumpul dalam 16,000 lebih. Alhamdulillah, bersyukur. 16,000 tu banyak bagi kami, banyak lah. Walaupun sebenarnya kalau kita kumpul-kumpul tak adalah banyak, tak bantu sangat, tapi separuh dah bahagian daripada kekurangan tu kita dapat penuhi lah. 16,000 tu, dan 10,000 tu kita orang spend untuk budak baby. So memang taska tu 10,000 kita spend lebih sikit. Kemudian 5,000 spend untuk kanak-kanak lah. Dan untuk kanak-kanak actually kita orang beli 5 set locker, tilam, bantal dengan meja dan kerusi lah. Actually kanak-kanak pun perlukan juga lagi 5,000 lebih, tapi aku rasa mungkin aku cuba minta tak lebih, tapi tak mungkin belum rezeki, dan kami bagi apa yang ada lah. Dan projek ni actually kita orang hantar pada 30 hari bulan 10 hari tu. So 30 hari bulan 10 tahun lepas, aku, wife, anak aku dan bekas-bekas penghuni dan sukarelawan datang sini kat rumah aku sendiri. Kita bawa barang semua, barang baby semua masuk dalam lori tu. Sebenarnya pun bekas penghuni juga datang, dia sponsor sekali. So kita naik lori tu sekali, dan dia angkat barang everything, kita hantar ke institusi kebajikan. Dan bila dan masa sama pula, tapi sebelum tu aku beritahu kau tadi kan, local everything, katil semua kan. Tapi event tu actually dihantar, masa tu staff home dia datang sendiri dengan lori dia sendiri. Dia orang angkat barang tu lah. So sepatutnya ikutkan, kalau dia tak datang 30 bulan tu, kita kena buat 2 trip. Tapi sebabkan dia orang datang awal, mungkin datang bulan 9, aku lupa bulan 9. Boleh tengok aku punya YouTube dengan IG aku, aku nak tahulah YouTube dengan IG aku. Kat situ baru dia datang dan dia angkat awal lah. So
atau 30 bulan tu subscribe lah. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Terima kasih. Aku tak tahu nak cakap apa. Terima kasih banyak-banyak. Aku rasa terharu sangat, dan aku rasa macam aku rasa macam uh, rasa macam this memang bagi aku memang ada value lah untuk kita orang bekas penghuni kat sini. Memang rasa macam, sebab untuk penonton korang, dana ni terkumpul bukannya datang daripada keluarga aku sendiri. Kita orang combination, keluarga aku, keluarga dekat, keluarga jauh, kawan-kawan, kemudian ada daripada luar, kawan-kawan kerja dekat jauh, kemudian dan yang paling terkesan ni datang daripada bekas penghuni sendirilah. Memang ramai juga bekas penghuni yang dulu yang orang kata kita orang ni peri everything kan, tapi alhamdulillah diorang datang bantu bagi dana, walaupun daripada jauh pun ada datang bantu bagi dana lah, terkumpul dapatlah bagi sedikit kebaikan ataupun kesejahteraan untuk adik-adik yang baru di sini, penghuni-penghuni yang baru lah. Dan dalam mengumpul dana ni, actually kita 100% guna social media. Memang aku post kat WhatsApp, aku post kat Facebook, IG, semua aku post dekat every page. Aku rasa menyampah dengan aku, tapi tak apalah, untuk kebaikan ni aku tak kisah. Aku tak ada faham muka untuk kumpul untuk kebaikan dari sini. Dan actually bukan hanya benda tu je lah kita buat. Actually untuk first place aku dengan wife, masa tu bulan lepas raya. Actually projek ni 4 bulan 5 bulan rasanya. Projek ni lepas raya tu aku dengan wife datang ke Institut Kebajikan tu. Aku memang selalu datang. So masa raya tu lah aku datang nak bagi, ke Covid kan. Time tu aku rasa macam, why not aku bagi something lah. Masa tu aku bagi duit raya ke jujur budak ni, bagi duit raya. Dan lepas tu tiba-tiba aku terjumpa dengan pengetua baru. Dan bagi aku, kenapa dulu pengetua, kalau aku nak tahu, semakin lama aku duduk kat situ, pengetua ialah lelaki lah. Ada kali ni pengetua perempuan, Puan Tasha. Dan aku nak tahu, aku bukan bekas penghuni lah di rumah lelaki tu. Aku rasa aku duduk lebih 10 tahun di situ, daripada kecil aku di situ. So why not, aku pun dah besar kan, so datang bantu masalah. Dan sini dalam pasal kita. Dan kemudian dari situ Puan Tasha beritahu lah, actually ni akan ada pertukaran institusi, satu regulation akan berlaku. So dia akan jadi rumah kanak-kanak, tapi tak bagi rumah kanak-kanak, bagi rumah kasih. Dan perlukan bantuan dana lah untuk dari semua pihak kalau boleh bantu. Sebab walaupun ada bajet, tapi bajet tak berapa mencukupi untuk bantu untuk 2-3 tempat universiti tu perlu kebantuan luar lah. Dan alhamdulillah, aku pun masa tu aku bukannya datang daripada golongan yang kata have ataupun golongan yang datang daripada golongan family yang kaya, tapi aku cuba bantu. Aku rasa tak confident sangat boleh bantu. Dan lepas tu ada first step aku dengan wife buat, actually kita orang cuba cari NGO. Aku pun first dapat, alhamdulillah dapat NGO, satu NGO work progressing rasanya. Dia datang untuk derma katil, tilam untuk baby lah, dan juga barang-barang basahan, baju-baju untuk kanak-kanak, baby sekali. Terima kasih. Dan lepas tu tapi masa tu memang rasanya bantuan tu alhamdulillah ada. Dia aspek kat situ dapat ni kami bantu sikit, tapi masih lagi banyak lagi lah barang-barang untuk set up taska tu. Dan aku rasa aku perlu ambil something opportunity untuk ni, untuk tolong juga. Dan actually aku at the first place aku tak confident sangat, tapi wife aku kata why not kita cepat. Mula aku post dekat IG dengan story semua, aku hanya tanya siapa nak derma, boleh lah beli barang ni, tapi benda tu macam tak praktikal. So wife aku kata why not kita create satu account, kita create dana, tak kira lah create dana, dan kita beli barang. Dan masa tu barulah tercentus idea kita nak create, tabung dana. Dan kemudian aku ambil bank account yang memang kosong. Aku tak guna mereka, aku guna account tu untuk create dana lah. Dan alhamdulillah terkumpul lah 16,000 lebih tu. Alhamdulillah, tu memang dorongan, aku rasa dimudahkan oleh Tuhan. Alhamdulillah, syukur sangat. Dan korang nak tengok report full untuk projek ni, boleh pergi ke IG dengan YouTube aku lah. Dan kalau aku nak tahu, actually banyak alternatif yang kita buat selain daripada kita post minta bantuan everything. Actually banyak juga kita handphone format, kita buat servis, ada buat kerja lain untuk dapatkan duit tepi sikit untuk kumpulan dana ni. Kemudian kita ada juga buat jual macam lah, jual
kuih tart lah, jual daging lah, jual macam-macam ni, sambal lah, everything macam-macam sini untuk perdana ni. Dan salah satu alternatif yang kita orang buat di situ cipta lagu juga. Lagu ni diberi tajuk Kisah Sebelumnya Kurang lah. Lagu ni ciptaan aku dengan wife. Actually inspirasi daripada bagaimana aku duduk sini lah. Dan lagu ni actually memang aku masa buat projek ni aku rasa macam aku punya suara dan suara budak ni tak terdengar sangat. So aku rasa benda yang paling afdal sekali buat lagu lah. Orang suka dengar kan. Lagu ni semua orang suka dengar. So bergantung pada sedap tak sedap lah. Aku harap lagu aku sedap. Dan lepas tu tercinta idea, dan lepas tu idea datang daripada bila aku post bamba macam ni, ramai tanya actually macam mana kita nak ambil macam mana kita nak angkat everything. So aku daripada situ aku dah dapat, aku relatekan masa aku kecil tu. So lagu tercipta lah. Dan lagu ni berkongsikan harapan, inspirasi, nasihat, dan aku rasa kasih sayang, dan juga dia doa lah, bagi aku doa untuk budak kat sini supaya dapat kebaikan dan dapat kebaikan yang lebih baik daripada sebelum ni. Dan lagu ni background video lagu ni aku akan release lagu ni selepas aku post video ni. Background lagu ni berdasarkan 3 bulan itulah apa aktiviti kita orang buat. Dan lagu ni akan aku dah dapat itu aku beritahu pengetua, dan masa tu dan pengetua apa itu lagu ni akan ditayangkan lah untuk pengguna baru masa hari perancaran. So aku rasa salah satu objektif aku buat lagu ni jadi untuk inspirasi lah untuk budak-budak kat sini supaya dia terinspirasi dan dia sentiasa bermotivasi dan sentiasa bertinggi lah untuk menjalankan kehidupan seperti mana aku dengan kawan-kawan lain kan. Actually ni mungkin alternatif lah. Dan aku rasa salah satu, dan apa yang kita orang buat ni bukannya aku tak mengharapkan aku seorang je buat. Aku harapkan semua sekali, tak kira lah apa-apa NGO pun, institusi bekas penghuni mana datang buat benda yang sama lah, bantu. Tak kira lah kalau kita ada sekolah dulu kita ni sekolah ni kemudian sekolah tu ada problem dan cikgu minta tolong kan. So at least kita rasa bekas pendapat sekolah situ tolonglah kan. So benda yang sama lah aku harapkan, dan supaya kebaikan sentiasa cycling sampailah bila-bila rasanya lah. Alhamdulillah aku doa macam tu. Dan lagu ni yang kita buat ni memang untuk menghargai anda semua yang support, tengok, like, subscribe, share ni kita orang ni. Untuk terima kasih, tanda penghargaan dan support lah. Dan aku harapkan lagu ni dapat menghibur ke anda, dapat memberikan message daripada yang tersirat dan tersurat untuk anak-anak di sini. Dan aku rasa tak ada benda yang nak cakap. Aku rasa yang tu terima kasih banyak. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat. Aku rasa walaupun kita ni Malaysia ni ditimpa pandemik, atas dunia tu pandemik COVID ni kan, tapi kita perlahan-lahan cuba untuk pulihkan negara kita. Dan aku rasa kita sentiasa bersama together kan untuk bangunkan negara kita, untuk bangun kita untuk menjadikan lebih ke depan. Dan aku sangat bertuah sebenarnya lahir kat negara ni. Walaupun aku ni bukannya popular, aku bukannya influencer yang orang kata bila live je ramai orang tengok, tapi supporter daripada semua. Apa yang berlaku hari ni, apa yang dana kita dapat bagi hari ni, dia tak akan terjadi tanpa bantuan anda semualah. Dan aku sangat bersyukur. Dan aku harapkan kebaikan sentiasa berpanjangan. Dan terima kasih kepada semua. Dan Assalamualaikum. Jumpa di next video. Bawa harapanku pulang, warnakan hari yang hilang, agar aku takkan ulang kisah sebelumnya kurang.
bawa harapanku pulang, warnakan hari yang hilang, agar aku takkan ulang kisah sebelumnya kurang. Okay, let's go. Hey, 12 tahun dulu aku juga macam kamu, menunggu nanti harapan di luar pintu. Namun itu kisahku yang dulu, kini aku berdiri dengan kakiku. Dugaan yang datang ibarat lautan biru, ada yang hadir tanpa engkau tahu. Maka kuatkan hati dan juga imanmu, agar kau berdoa padanya selalu. Amin. Dan bawa harapanku pulang, warnakan hari yang hilang, agar aku takkan ulang kisah sebelumnya kurang. Dan bawa harapanku pulang, warnakan hari yang hilang, agar aku takkan ulang kisah sebelumnya kurang. Tira, sing to them. Karena itu aku datang kembali, mencurahkan segala hikmah bakti, agar ada harapan yang menanti. Walaupun yang sama itu belum pasti. Kembali dan lagi aku kembali, mencurahkan lagi segala yang baki. Aku percaya di luar ada menanti, harap engkau pasti akan mengerti. Dan bawa harapanku pulang, warnakan hari yang hilang, agar aku takkan ulang kisah sebelumnya kurang. Dan bawa harapanku pulang, warnakan hari yang hilang, agar aku takkan ulang kisah sebelumnya kurang. Bawa harapanku pulang, warnakan hari yang hilang, agar aku takkan ulang kisah sebelumnya kurang. Karena itu aku datang kembali, mencurahkan segala hikmah bakti, agar ada harapan yang menanti. Walaupun yang sama itu belum pasti. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Pengetua Rumah Kasih Tun Abdul Aziz, atau dulu dikenali sebagai Rumah Budak Laki-Laki Tun Abdul Aziz. Sekarang kami menempatkan kanak-kanak lelaki berumur bawah 6 tahun dan juga kanak-kanak perempuan bawah 18 tahun. Untuk mereka yang di luar sana, kalau ingin menyumbang barang peralatan, bolehlah kepada kami di sini ataupun kepada akaun lembaga ahli perawat kami, dan boleh hubungi saya di 06 283 4149. Terima kasih. Warnakan hari yang hilang, agar aku takkan ulang kisah sebelumnya kurang. Bawa harapanku pulang, warnakan hari yang hilang, agar aku takkan ulang